Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar semua? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa kabarmu di sana? Adik-adik, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat berjumpa lagi dengan Ustaz Mi. Bersama lagi dengan Ustaz Mi, insyaAllah kita pada kali ini dengan tajuk yang baru untuk sama-sama kita belajar. Ustaz Mi belajar, adik-adik pun belajar dalam hal agama kita, insyaAllah. Sebelum tu, jom dengarkan dulu suara Ustaz Mi yang sumbang. Dah tak ada video nak tunjuk kat adik-adik, cari video pun tak reti kan. Tak ada video yang sesuai. Last sekali Ustaz Mi fikir-fikir, tengok-tengok, rupanya adalah satu lagu yang bolehlah kita nyanyi sama-sama adik-adik, lagu-lagu tadika ni. Yang penting kita dapat mulakan kehangatan PDPC kita ni dengan lebih bermakna. Begitu. Okey. Support tau. Ustaz Mi nyanyi, adik-adik kena nyanyi juga. Okey. Lagu dia boleh adik-adik? Boleh adik-adik nyanyi lah. Support Ustaz Mi nyanyi sama-sama kan? Okey. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukanlah agamaku. Lecum, 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 ulala. Lecum, 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 ulala. Lecum, 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 ulala. Islam agama fitrah, Islam agamaku, agamaku Islam. Kalau bukan Islam, bukanlah agamaku. Lecum, 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 ulala. Lecum, 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 ulala. Lecum, 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 ulala. Islam agama fitrah, Islam agama fitrah, Islam agama sambung fitrah. Hangat tak? Hangat tak? Hangat tak? Tepuklah sikit. Okey, alhamdulillah adik dah dengarkan lagu tadi. Okey, dah dengar lagu tadi walaupun sumbang adik. Nak buat macam mana? Itu je Ustaz Mi boleh sampaikan untuk menghangatkan lagi PDPC kita pada kali ini. Jadi, adik-adik, apakah tajuk kita pada kali ini? Cepat kita nak belajar ni. Bukan Islam agama pun salah. Bukan. Islam agama pun salah, bukan. Agama pun Islam pun salah juga. Pandai. Itulah tajuk kita, iaitu Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Jadi itu yang kita akan belajar macam tadi last sekali. Islam agama fitrah. Kan? Islam agama fitrah. Jadi adik-adik, jangan lupa ambil buku adik-adik. Buku ni mesti ada rujukan. Kita adab, kita belajar mesti ada rujukan, mesti tengok. Itu jangan lupa baca doa. Baca doa adik-adik supaya kita dapat keberkahan daripada pembelajaran kita pada kali ini, insya-Allah. Jadi jom Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi adik-adik, insya-Allah kita akan mempelajari tajuk kita pada hari ini, pendidikan Islam tingkatan 1, bidang akidah, pelajaran 13. Tajuknya ialah Islam agama fitrah. Okey. Islam agama fitrah. Adik-adik boleh tengok dalam buku teks ni, muka surat yang ke-70 adik-adik. Muka surat yang ke-70. Jadi sambil-sambil Ustaz Mi tunjukkan slide Ustaz Mi, sambil-sambil Ustaz Mi ajar, adik-adik boleh rujuk dalam buku kita, insya-Allah. Baik adik-adik, sekarang kita tengok objektif pembelajaran apa yang adik-adik perlu kuasai dalam pembelajaran Ustaz Mi pada kali ini. Jadi jom kita tengok dulu supaya adik-adik dapat fokus
apa yang Ustaz Mi akan sampaikan nanti. Jadi yang pertama, menyatakan Islam sebagai agama fitrah. Yang kedua, menerangkan hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, mengemukakan dalil akli dan naqli kepada Islam, bahawa Islam agama fitrah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menerangkan ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Apa ciri-cirinya? Yang kelima, menjawab latihan pengukuhan 25 soalan kuis Google Form. Ustaz Mi akan letakkan juga di sini, iaitu soalan kebat adik-adik. Soalan kebat yang Ustaz Mi akan bimbing adik-adik supaya adik-adik dapat menguasai teknik menjawab soalan kebat dengan baik. Bila kita dah biasa dalam video PTPC Ustaz Mi akan letakkan soalan kebat supaya adik-adik lebih menguasai hari ke hari, insya-Allah. Okey, jadi jangan lupa adik-adik kita tengok soalan kebat dan kita jawab soalan quiz Google Form yang Ustaz Mi buat khusus untuk adik-adik, insya-Allah. Baik. Sekarang kita tengok yang pertama adik-adik, maksud Islam. Apakah maksud Islam itu? Islam agama fitrah. Okey, maksud dia agama Islam sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berkuasa, serta menjadi pelindung kepada manusia. Inilah maksud Islam agama fitrah. Maksudnya naluri itu dah ada adik-adik. Dalam hati tu kita dah memang ada rasa nak bergantung kepada yang Maha Esa, nak bergantung kepada yang Maha Kuasa. Itu naluri. Kita tak boleh nafikan naluri ni. Dia seolah-olah macam budak yang baru lahir. Bila dia menangis, dia bergantung. Naluri itu datang, dia bergantung pada mak dia. Bila dia sakit, dia menangis. Bila dia nak susu, dia menangis. Dia bergantung. Dia nak orang bantu dia. Dia nak orang tolong dia. Itu naluri. Bergantung kepada yang Maha berkuasa. Begitu. Ini naluri. Jadi inilah Islam. Islam adalah naluri dalam hati manusia yang nak menyembah. Ini dah terbukti. Kalau tengok di kota-kota besar dahulu, kalau dia tengok dalam buku teks ni, dia ada cerita di kota-kota besar, dia orang buat kajian. Di setiap kota besar mesti ada sesembahan mereka, menunjukkan naluri mereka untuk menyembah dan berdoa kepada yang Maha Kuasa. Cuma yang betulnya tu itu masalah. Sebab apa? Dia dipengaruhi oleh persekitaran dan juga pimpinan daripada mak dan ayah. Begitu. Okey. Keperluan beragama. Perlu ke beragama ni? Perlu tak adik beragama? Perlu. Ya, fitrah kejadian manusia mengakui keperluan beragama. Sejarah membuktikan bahawa rumah ibadat pasti dibina di setiap kota. Ni bukti dia. Okey, menunjukkan bahawa naluri manusia memang nak kepada yang Maha Kuasa. Kebergantungan tu memang ada dalam hati dia. Buktinya, apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Pernah Ustaz Mi dengar satu cerita orang yang bot dia pecah di tengah laut. Bot dia pecah di tengah laut, adik-adik. Dan dia seorang-seorang. Bila dia seorang-seorang, tak ada siapa. Tengah-tengah laut tak ada siapa. Tak ada Jos. Jos pun tak ada nak makan dia. Dia seorang-seorang. Tapi dia ada satu ketakutan. Siapa nak selamatkan aku? Siapa nak selamatkan aku? Siapa nak selamatkan aku? Seorang-seorang adik-adik. Masa itulah naluri itu sampai. Barulah angkat tangan, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, selamatkanlah aku. Bila rasa susah, bila rasa penderitaan, dia akan minta pada Allah. Baru dia mengakui bahawa Allah Ta'ala itu ada. Begitu dia. Ini naluri yang Allah letakkan dalam hati manusia seperti kanak-kanak kecil. Apabila dia menangis atau sakit, dia pasti mencari ibu bapanya untuk minta tolong. Ini naluri dia. Baik. Nombor 3, Allah Tuhan yang sebenar. Siapakah Tuhan yang sebenar? Siapa tu adik-adik? Tuhan kita, iaitu Allah. Allah Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan lain selain dari Allah. Allah menciptakan seluruh makhluk dan mentadbir seluruh makhluk. Ia ni memang orang Islam faham. Kita nak tengok Allah Ta'ala tu ada, tak payah tengok jauh-jauh lah adik-adik. Ni dalam ni dia sebut tengok ciptaan seluruh makhluk. Tengok Allah Ta'ala yang mentadbir alam. Adik-adik bayangkan, alam ni ditadbir oleh Allah. Ada tak jawapan lain? Ada tak kita kata alam ni ditadbir oleh satu kelompok manusia yang ditugaskan untuk mengurus alam? Ada tak kita cakap macam tu? Tak ada. Tak ada. Alam semua sepakat.
mengatakan ada kuasa yang hebat menguruskan alam. Siapa tu? Allah. Begitu. Selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah makhluk. Adik-adik kena faham, masuk dalam hati. Selain Allah makhluk, jadi pergantungan kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Tuhan yang aku sembah, dan hanya kepada Allah Tuhan yang aku minta tolong. Adik-adik kena faham tu surah Fatihah tu. Allah Ta'ala letakkan dalam tu. Jadi semua yang lain makhluk. Jadi perlu kita faham, jika kita sembah semangat roh, berhala dan haiwan, itu semua makhluk. Hanya Allah yang berhak disembah. Faham adik? Alhamdulillah. Baik, jelas. Sekarang kita tengok, hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Islam adalah satu agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Maknanya semua manusia kalau dikumpulkan sepakat apa yang Islam aturkan, semua manusia sepakat apa yang Islam aturkan itu adalah yang paling baik. Kalau kita tak ikut cara Islam aturkan, maka manusia akan huru-hara. Kalau kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala pimpin, maka manusia akan masalah. Jadi Allah ni, dia menjadikan kita Dia menjadikan kita. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Dia maha mengetahui. Dia jadikan kita, dia tahu kelemahan kita. Jadi dia buat satu peraturan. Itu yang kata Islam. Dia buat satu peraturan yang sesuai dengan fitrah. Dan kalau dia buat satu peraturan tu, seluruh manusia akan sepakat menyetujuinya. Sebab apa? Sebab dia daripada Allah. Begitu. Baik. Kita kena faham, jika kita memilih Islam sebagai cara hidup, maka Allah lah yang memimpin fitrah kita. Allahu Akbar. Itulah Islam dia. Ini yang terbaik kerana Allah menciptakan kita dan dia maha mengetahui baik dan buruk untuk kita. Contohnya, kita tengok contoh, okey? Perkara yang Islam larang. Allah melarang berzina. Tadi dia tengok Ustaz Mi bawakan benda ni pada dia. Dia fikir Allah melarang berzina. Okey. Kalau ikut kita kalau ikut nafsu kita yang Allah Ta'ala letakkan, kita memang nak berzina. Buktinya ada je pusat-pusat pelacuran dan sebagainya. Kalau ikut kita, memang kita nak berzina. Tapi kita Islam dan Allah mengetahui baik dan buruknya, maka Allah Ta'ala tetapkan satu peraturan. Nak bagi elok, Allah Ta'ala kata kita salurkan pada tempat yang baik. Allah Ta'ala salurkan kita pada tempat yang baik, iaitu perkahwinan. Allahu Akbar. Seluruh manusia sepakat perkahwinan adalah jalan yang paling baik, adalah satu perkara yang sangat baik. Semua sepakat. Sebab apa? Tujuan dia untuk menjaga nasab keturunan kita, dedek. Allahu Akbar. Nampak, dedek? Syukurlah kita Islam, kita dibimbing oleh Allah. Begitu. Satu lagi kita tengok contoh lain. Allah melarang riba. Allah melarang. Kalau ikut kita nak untung banyak kan, memang kita laksanakan riba. Memang semua orang jadi alung. Memang semua orang nak untung. Siapa tak nak untung? Tapi kalau kita buat macam tu, hura tu. Hura, dedek. Hura macam mana, dedek? Berlaku penindasan, kezaliman, porak peranda. Jadi tak aman dunia ni. Allah Ta'ala nak bagi elok, Allah Ta'ala letakkan satu perkara yang dibenarkan. Boleh, kamu nak dapat untung, boleh. Macam mana? Membenarkan pinjaman, gadaian dan jual beli. Allahu Akbar. Begitulah juga dengan arak. Kalau cerita pasal arak ni, kita ni kalau ikutkan nak minum, memang kita minum arak. Tengok orang minum arak, teringin nak minum. Betul tak? Teringin nak minum. Seronok nampaknya. Khayal kan? Macam seronok kan? Rasa nak minum. Tapi Tuhan, dia tahu baik dan buruk manusia ni kalau minum arak. Maka Tuhan, iaitu Allah Ta'ala kita ni, Allah Ta'ala menetapkan satu peraturan. Banyak lagi air yang kamu boleh minum. Banyak lagi. Takkan satu tu kamu nak minum. Sebab apa? Dengan satu yang kamu minum itu, arak yang kamu minum itu, kesan dia tu pada akal kamu. Dan bila akal ni efek, bila minum arak, dia boleh jadi tak sedar. Dan kita boleh jadi zina. Kita boleh jadi bunuh orang. Sebab kita tak sedar. Kewarasan kita orang kata apa? Rosak. Bila rosak, dia akan jadi benda-benda lain pula yang
masalah. Jadi Allah Ta'ala kata tak payah minum arak, aku nak jaga. Kata Allah, aku nak jaga kamu ni sebab aku tahu baik dan buruk dia. Aku maha mengetahui. Jadi minumlah benda lain. Membenarkan minum pelbagai minuman lain yang halal lagi berkhasiat seperti jus. Kan? Banyak lagi benda lain, minumlah. Kenapa nak minum arak tu? Allah. Faham tak, adik? Baik. Seterusnya, Allah melarang judi, rasuah dan mencuri. Allah melarang judi, rasuah dan mencuri. Ini semua kena sepakat mengatakan bahawa tiga benda ni semua jahat. Semua masalah, semua yang akan berakhir dengan huru-hara, semua akan berakhir dengan kezaliman yang dahsyat selepas itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan saluran dia, apa dia? Mewajibkan zakat serta mengalakkan amalan sedekah, hadiah, wakaf dan infak. Tujuan dia untuk membantu orang yang memerlukan. Baik, dalil. Alhamdulillah. Sekarang ini adalah dalil nakli Islam agama yang benar. Dia tengok sendiri. Allah Ta'ala meletakkan firman dia di dalam Quran surah Maidah ayat 3. Al-yawma akmal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Terjemahan dia, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah mencukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha. Dekat sini. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Allah Ta'ala membuat pengakuan bahawa Islam agama yang diredai oleh Allah. Jadi syukurlah adik-adik kita Islam. Jadi jadikan Islam tu lifestyle kita, cara hidup kita, adik-adik. Boleh adik-adik? Boleh. InsyaAllah. Barulah kita ni rasa aman, tenang, bahagia, lembut hati kita, seronok hidup ni. Kerana kita hidup dengan bertuhan, dipimpin oleh Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, dari nakli yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa maksud dia? Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang yang rugi. Allahu Akbar. Nampak adik-adik? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Imran ini ayat yang ke-85, menjadi manusia yang rugi kerana amalan tidak diterima oleh Allah. Adik-adik pernah tak bayang adik-adik tengok orang yang bukan Islam kan? Ada orang bukan Islam yang dia baik. Dia suka sedekah, dia suka tolong orang, dia suka bagi manfaat pada orang. Dia sangat baik. Dan kita dalam hati kecil kita rasa, ya Allah sayangnya, kenapa dia tak Islam? Kita pun doa, ya Allah, bagilah satu hari hidayah ditiupkan pada hati dia, dia masuk Islam, ya Allah. Kita pernah terbayang macam tu. Kawan-kawan kita yang India ni yang baik kan, kawan-kawan kita yang bukan Islam ni baik semua ni, baik yang kita, good morning sir, good morning, baik hati ni, ya Allah. Orang baik, amalan hari akhirat tak diterima, rugi masuk neraka. Orang baik masuk neraka. Kan kita rasa macam, Allah kenapa macam ni? Tu peranan kita, adik-adik. Peranan kita apa? Bawa mereka kepada Islam. Allah Ta'ala beritahu dah, siapa yang mencari agama selain agama Islam, maksudnya Islam ada, dia tak pilih Islam, dia pilih agama lain, walaupun dia baik, walaupun dia baca Quran, walaupun dia jenis bagi manfaat pada orang, walaupun dia banyak tolong orang, walaupun dia banyak sedekah pada orang, walaupun dia belanja orang makan, walaupun banyak benda baik yang dia buat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan terima amalan dia. Sebab apa? Satu je, sebab dia pilih agama lain selain daripada Islam. Allahu Akbar. Faham adik-adik? Alhamdulillah. Okey, sekarang ciri Islam sebagai agama fitrah. Ciri Islam sebagai agama fitrah ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik ingat ada 5. Yang pertama, Rabbaniyah, ketuhanan. Maksudnya ketuhanan agama yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu daripada Al-Quran dan
hadis. Ni jelas adik-adik. Alhamdulillah. Baik. Maknanya apa? Rabbaniyah ni maksudnya sebab dia bersumberkan Quran dan juga hadis, wahyu daripada Allah semata-mata. Kemudian yang kedua, syumuliyah, lengkap. Islam agama fitrah yang lengkap. Lengkap apa tu? Lengkap agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Seluruh keperluan hidup manusia ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil benda, daripada sekecil-kecil perkara, bak nak masuk tandas, basuh najis, sampailah sebesar-besar perkara, sampai bab ekonomi, sampai ke bab besar-besar, lengkap ada dalam Islam. Buka Quran, buka hadis, semua ada cerita. Macam mana nak nak bagi salam, kan? Semua. Tu menunjukkan apa saja yang kita nak ada dalam Islam. Matematik ada dalam Islam, kan? Cakrawala ada dalam Islam. Apa yang tak ada dalam Islam, semua ada, lengkap. Syumuliyah. Begitu. Waqi'iyah, realistik. Agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan sepanjang zaman. Maknanya walaupun Islam dah 1400 tahun dulu, kan, zaman tu walaupun dah 1400 tahun dulu, orang panggil dah kuno dah Islam ni. Kalau ikutkan hari ni tak boleh nak guna dah Islam. Tapi pakai tak Islam hari ni? Sesuai tak? Relevan tak lagi pada hari ni? Ya, relevan. Dalam hal apa pun sampai sekarang selesai masalah kita. Sampai kita sampai kepada wabak coronavirus ni pun, kita ada cara kita untuk menyelesaikan sesuai dengan keadaan kita. Tengok semayang macam mana, semua tu diatur oleh ulama-ulama semasa kita. Allahu Akbar. Okey. Kemudian alamiah, sejagat, agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Islam, agama mana, bangsa mana pun, baik di Filipina, baik di Mongolia, baik di mana negara pun, yang kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, kulit apa lagi, macam-macam kulit, macam-macam kulit ada atas dunia ni. Semua bangsa tu semua boleh pakai Islam. Buktinya Islam diamalkan di seluruh dunia. Pasti ada. Maksudnya dia sesuai. Jadi begitu. Kemudian ukhrawiyah maksudnya akhirat. Ukhrawiyah, akhirat. Islam bukan saja mementingkan kesejahteraan jasmani, malah menjamin kesejahteraan rohani untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam ni, bila kita dapat Islam, kan, dia mementing kesejahteraan jasmani dan rohani dulu. Orang panggil seimbang lah. Kita jasmani kita dapat, rohani kita dapat. Islam menggalakkan perniagaan. Islam tak suruh kita duduk saja semayang, bertasbih, baca Quran, tak. Islam kata cari duit. Tapi ke arah tu akhirat. Arah tu akhirat. Cari duit, dapat duit, ke mana duit kamu pergi? Infak. Ke mana duit kamu pergi? Bagi makan orang, bantu fakir miskin, bantu ekonomi Islam, bantu. Cari duit, selesai masalah kita boleh bantu orang pula. Allah, itu Islam. Maknanya dia dulu, dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Nombor satu akhirat. Sebab tu kita dapat dunia macam mana pun mesti ke arah sana itu. Faham adik? Baik, alhamdulillah. Inilah dia Rabbaniyah, Syumuliyah, Waqi'iyah, Alamiyah dan Ukhrawiyah. Baik, alhamdulillah, selesai dah kita tajuk kita, adik. Syukur pada Allah. Mudah-mudahan adik dapat faham penyampaian Ustaz Mi. Kalau adik tak faham, bawah ni ada komenkan saja. Nak tanya apa-apa, tanyalah. Mudah-mudahan Ustaz Mi ada kesempatan untuk jawab, insya-Allah. Baik, soalan kebat kita, Islam adalah rahmat dan petunjuk bagi manusia. Pada pendapat anda, apakah kelebihan apabila berpegang kepada agama Islam? Ini dia. Okey. Pendapat, dia minta adik-adik punya pendapat. Adik-adik kena tengoklah situasi adik-adik. Pendapat adik-adik dengan situasi masa sekarang. Kalau adik-adik tahulah. Jadi adik-adik kena cari isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi bila adik-adik dapat dua ni, dapat 4 ni, isi, huraian lengkap dan kesimpulan, 4 ni kena ada. Adik-adik kena tahu 4 ni kena ada untuk jawab soalan kebab, untuk kita dapatkan 4 markah. Jadi bila soalan pendapat, ini cadangan jawapan Ustaz. Okey. Yang pertama,
manusia yang berpegang kepada agama Islam akan sentiasa mendapat kesejahteraan hidup. Okey. Faham adik-adik? Bila pendapat, kita pun bagilah pendapat kita. Apa pendapat kita? Pendapat kita, siapa yang pegang, manusia yang pegang kepada agama Islam akan sentiasa mendapat kesejahteraan hidup. Maka bagilah kita punya huraian dia. Huraian apa? Macam biasa adik-adik, S-U-K-A, suka. Adik-adik kena gunakan ayat sambung supaya, untuk, kesimpulan supaya, untuk, kerana dan agar. Pilihlah. Jadi Ustaz Mi kat sini, Ustaz Mi letakkan kerana. Ustaz Mi pilih K, kerana. Kerana apa? Kembangkan idea adik-adik, maka dapatlah apa yang dipanggil sebagai huraian, iaitu Islam agama yang bersumberkan Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan untuk kebaikan manusia. Sampailah kepada huraian lengkap. Huraian lengkap macam mana formula Ustaz Mi sebelum ni? CAK, C-A-K. C untuk contoh, A untuk akibatnya, K untuk kesannya. Jadi adik-adik boleh pilih manakah ayat mula yang adik-adik nak letakkan di dalam contoh, di dalam huraian lengkap ini. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil contohnya. Contohnya, Allah SWT melarang perzinaan tetapi membenarkan perkahwinan untuk menjaga nasab. Cantik. Cantik adik? Cantik. Alhamdulillah. Kemudian kita letakkan terakhir untuk markah yang keempat, iaitu kesimpulannya. Kita hendaklah. Okey, ingat kesimpulan PIH. Ingat PIH. P pendahuluan, isi huraian, H untuk I untuk isi, PIH. P untuk pendahuluan, I untuk isi, H untuk huraian. Jadi P tak boleh ubah. Itu pendapat Ustaz Mi, dan Ustaz Mi rasa ini yang paling terbaik. Adik-adik kekalkan dengan kesimpulannya, kita hendaklah. Itu dipanggil pendahuluan. Jadi letakkan isi. Apa isi dia? Di sini Ustaz Mi ambil menjadikan agama Islam kekal di hati kita. Sambung dengan ayat. Bila nak pergi isi kepada huraian, ada ayat sambung, suka, S-U-K-A. Adik-adik pilih apa? Jadi Ustaz Mi pilih kat sini A untuk agar. Jadi A untuk agar. Agar apa? Agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jelas adik-adik? Cantik? Faham? InsyaAllah masuk dalam kepala. Adik-adik boleh tengok lagi, dan mudah-mudahan dapat kuasai macam mana nak jawab soalan hebat ini, insyaAllah. Baik, akhirnya adik-adik, selesailah sudah tajuk kita pada kali ini. InsyaAllah adik-adik, kita tengok pula soalan Google Form. Okey, macam mana? Biasa soalan Google Form Ustaz ada di dalam deskripsi di bawah ni. Tengok di bawah, klik pada link yang Ustaz Mi letakkan. Ada 25 soalan. Adik-adik jawab. Adik-adik tolong jawab supaya adik dapat menguasai tajuk kita pada kali ini dengan lebih mantap, lebih baik dan berkesan. Begitu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan adik-adik untuk mempelajari tajuk kita pada kali ini. Dikuatkan ingatan sampai boleh jawab dalam peperiksaan nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tahniah kepada adik-adik yang datang ke channel Ustaz Mi, datang ke video Ustaz Mi ini, dan mudah-mudahan kita dapat berhubung lagi, bersilaturahim lagi. Dan jangan lupa subscribe adik-adik, supaya PDPC Ustaz Mi yang akan datang adik-adik dapat masuk, dapat tengok, dapat lihat, kita dapat belajar bersama-sama lagi, agar Islam ini terus berkembang, terus diberi kefahaman, terus dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syiar Islam ini terus berkembang, insya-Allah. Sharekan video Ustaz Mi ini kepada rakan-rakan anda supaya semua dapat menikmati indahnya Islam. Baik adik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With